hadis-hadis yang dhaif, yang baudha', yang munkar dan yang la aslalahu. Sedangkan kita orang-orang salaf tidak mengambil hujjah kecuali daripada Al-Quran, kecuali daripada hadis, dipastikan hanya hadis yang sahih sahaja. Kemudian diambil juga daripada athar, juga hanya athar-athar yang sahih sahaja. Oleh kerana orang-orang salaf mempunyai satu ilmu yang mungkin sudah dilupakan oleh kebanyakan orang-orang mubtada', yakni ilmu sanad ataupun ilmu sandaran, maka orang-orang sufi adalah orang-orang yang paling benar. Kerana orang sufi tidak akan memperkatakan tentang agama kecuali hujahnya benar. Bagaimana menentukan hujah itu benar? Tentulah melalui ilmu sanad ataupun ilmu sandaran. Bila dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipastikan bahawa hadis ini sahih. Dijelaskan perawinya. Kalau ada sekian banyak perawi, seorang-seorang dikaji melalui ilmu jarh wa ta'dil. Kalau salah seorang pada perawinya tidak siqah, maka hadis ini ditolak, walaupun satu bakul tetap ditolak. Jadi kehebatan orang-orang salaf kerana berpegang kepada ilmu sanad ini, kalau orang salaf datang ke satu kampung, kalau di situ dipenuhi oleh orang bid'ah, orang-orang bid'ah itu gigil. Takut dia. Kenapa digigil? Kenapa dia takut? Kerana apa yang dikatakan oleh orang-orang salaf, apa yang dibincangkan oleh orang salaf sentiasa berpegang kepada prinsip amal ma'ruf nahil munkar. Di ada kemukaran yang paling mungkar yang berleluasa di dunia sekarang, apa yang disebut sebagai bid'ah? Apa yang disebut sebagai bid'ah? Tuan-tuan, puan-puan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ini kegemaran iblis. Bid'ah ini kegemaran iblis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Cuba lihat. Bid'ah itu sangat digemari oleh iblis. Jadi hobinya iblis itu bid'ah. Jadi orang-orang yang hobinya bid'ah itu, antum boleh beli gelaran. Bid'ah itu lebih digemari oleh iblis daripada maksiat. Kerana maksiat itu pembuatnya sentiasa ingin tobat. Tetapi bid'ah itu pembuatnya tidak akan tobat kerana mereka tidak tahu bahawa itu bid'ah. Jadi orang salaf bila masuk satu kampung, di antaranya tegur perkara-perkara seperti ini. Tujuan orang salaf menegur orang-orang yang buat bid'ah seperti ini, tujuannya apa? Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Kembali apa yang saya nak perbincangkan. Umat ini berpecah. Pasti berpecah. Untuk kembali, supaya berpecah, kembali kepada manhaj. Tadi ustaz kita mengatakan kemarin sudah dibincang apa itu manhaj, ya Ustaz? Iya, mungkin saya tidak ulang. Manhaj boleh diistilahkan sebagai mazhab, tariq atau jalan. Jadi kalau orang kenal manhajnya, manhaj salaf, yang salaf, sebahagian orang yang tidak tahu mengatakan salaf ini bid'ah, katakan kepada mereka, salaf, kalimah salaf bukan bid'ah. Kerana kalimah salaf ini terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebut faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Dijadikan mereka itu, maka kami jadikan mereka itu sebagai salaf, contoh dan ikutan bagi orang yang kemudian. Jadi kalimah salaf ini bukan bid'ah. Kalimah salaf ini bukan bid'ah. Untuk menyatukan manusia di akhir zaman ini, kalau tidak dikembalikan kepada satu manhaj, yakni manhajus salaf, sampai hari kiamat mereka tidak akan bersatu.
Memang sebagaimana Pak Osman tadi Al-Fadhil mengatakan furu' ini akan perpecahan ini akan berlaku. Kita pastikan bahawa perpecahan ada dua. Satu, perpecahan di segi fiqhiyah. Satu, perpecahan di segi ibadah ataupun di segi akidah. Satu, perpecahan di masalah di segi fiqhiyah, dan satu lagi di segi akidah. Memang kita ahli sunnah wal jamaah berkompromi terhadap perpecahan di segi fiqhiyah yang diistilahkan masalah ijtihadiyah ataupun furu'iyah. Tetapi kami tidak pernah berkompromi kalau perpecahan dalam segi akidah. Kerana masalah akidah adalah masalah tauhid. Masalah tauhid adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau khilaf masalah akidah, bermakna satu melakukan kesyirikan dan satu adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, kenapa kita mesti kembali kepada manhaj salaf ataupun kepada salaf? Siapa salaf? Siapa salaf kita? Salaf di segi bahasa, lughawi ataupun lughatan, orang yang mula-mula dan awal-awal. Orang yang mula-mula dan awal-awal. Jadi orang yang mula-mula dan awal-awal, kalau dikaitkan dengan Islam, itulah orang yang mula-mula dan awal-awal yang masuk Islam. Saya katakan tadi awal-awal, semua orang boleh mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita terima pengakuan mereka. Tetapi kalau kita lihat mereka yang keluar daripada manhaj yang digaris oleh Rasulullah SAW, yang menyeleweng ke kanan yang begitu ramai, yang menyeleweng ke kiri yang begitu ramai, yang menyeleweng ini kalau kita tanya, antum ini yang banyak-banyak ini Mu'tazilah, Qadariyah, Jahamiyah, Rafidah, Asy'ariyah yang macam-macam di dalamnya, Sufiyah, Tablighiyah, Ikhwaniyah, Sururiyah. Boleh sebut Ustaz? Dan banyak lagi. Kalau ditanya siapa yang paling benar, mereka semua mengatakan merekalah yang paling benar. Kalau ditanya manhajnya, apa manhajnya? Ya, kami ahli sunnah wal jamaah. Ikhwanul muslimin misalnya, kalau ditanya siapa mereka, mereka mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Sururiyah mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Tablighiyah mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah, yang dikatakan Mu'tazilah gaya baru, Hizbut Tahrir, mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka kalau disatukan untuk berbincang, mereka untuk berpecah. Dikumpul mereka untuk disatukan, mereka tentu berpecah. Kerana mereka mengatakan kami yang paling benar, kami yang paling benar, kami yang paling benar. Tapi yang paling benar katakan kepada mereka yang mengikut manhaj salaf. Kerana mengikut manhaj salaf, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami agama ini, mengikut pahaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka orang yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah, kalau ingin kembali kepada manhaj salaf, pahamilah Quran ini sebagaimana dipahami pertama sekali oleh orang-orang yang katakan khairun nas. Siapa mereka? Para sahabat. Khairun nas, khairul qurun, qurun mufaddalah. Yang kedua setelah khairun nas, para sahabat, tabi'in. Yang ketiga tabi'ut tabi'in.